sekarang ni tuan-tuan, yang duk berlaku dalam negara kita ni pelik. Kalau tuan-tuan ikut perkembangan dalam negara kita tentang serbuan oleh JAIS ke atas gereja Kristian yang membabitkan apa yang disebut sebagai Bible dalam bahasa Melayu yang menggunakan nama Allah. Tuan-tuan, bila tuan-tuan baca berita macam ni, tuan-tuan rasa pening ke tak pening? Kalau tuan-tuan rasa tak pening tu okey lah tu. Kalau tuan-tuan rasa pening, tuan-tuan macam saya lah, serupa lah kita. Kalau pening, saya pening. Kalau tuan-tuan pening, tuan-tuan serupa dengan saya. Kalau tuan-tuan tak pening, okey lah. Saya pening. Sebab apa saya pening, tuan-tuan sekalian? Saya nak sebut dekat tuan-tuan. Saya tak pasti sama ada tuan-tuan tahu ataupun tidak. Apa yang berlaku, muslimin muslimat sekalian, apabila pengurusan undang-undang, pentadbiran undang-undang tidak dibuat dengan cara yang betul. Benda ni, kalau hudud sekalipun, kalau kita buat dengan cara tak betul, dia akan menyebabkan kekacauan. Undang-undang Islam, ajaran Allah Ta'ala, ajaran Nabi, semua tu tuan-tuan sekalian, walaupun benda tu betul, tapi cara dia mesti betul. Dia tak boleh cara tak betul. Kita kata, dah ini Quran, kita pun tak ikut cara dia yang betul, kita main buat ikut cara kita. Tak boleh. Dia mesti ada cara dia yang betul. Sama juga tuan-tuan sekalian, ya, kita akui masalah nama Allah, penggunaan nama Allah, Bible dalam bahasa Melayu ni, kita ada masalah. Tapi mengurus dan mentadbir isu ini, dia mesti dengan cara yang betul dan baik. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebagaimana yang tuan-tuan tahu dan baca dalam akhbar dan sebagainya, JAIS dia serbu satu gereja dan dia rampas beberapa ratus Bible dalam bahasa Melayu yang menggunakan nama Allah, sebab dia kata kerana mengingkari titah Sultan Selangor. Baik, muslimin muslimat sekalian, sekarang ni pihak gereja dan juga beberapa golongan tertentu dalam masyarakat kita membuat bantahan di atas tindakan yang dilakukan oleh kerajaan. Bagi sesiapa yang biasa ikut kuliah saya selalu sebut bahawa pendirian saya dalam bab nama Allah, saya termasuk di kalangan orang yang tidak bersetuju pihak bukan Islam menyalahgunakan nama Allah. Kalau dia guna nama Allah dengan cara betul, kita itu ahlan wa sahlan. Kita seronok sangat kalau dia guna cara betul. Mungkin tuan-tuan akan tanya, Ustaz, cara betul dengan cara tak betul macam mana? Apa beza? Cara betul ialah contohnya dia kata Tuhan Allah turunkan hujan hari ini. Itu betul. Kan kita terima. Dia Kristian ke, dia Buddha ke, dia Hindu ke, dia agama apa, kalau dia sebut dengan cara betul, yang tu kita setuju. Kalau dia tak salah guna. Tapi kalau dia salah gunakan, dia guna nama Allah, dia guna Bible bahasa Melayu, tujuan dia supaya senang dia nak ajar Kristian kepada orang-orang Melayu, itu kita lawan. Yang tu kita lawan. Jadi pendirian saya percaya tuan-tuan juga sama dengan saya. Kita kalau orang bukan Islam sebut nama Allah, itu ahlan wa sahlan, kita suka sangat, sebab memang Tuhan nama dia adalah Allah, kita suka. Tapi menyalahgunakan dengan strategi-strategi jahat, itu kita tak setuju. Baik, apa yang berlaku muslimin muslimat sekalian ialah kerana pihak kerajaan kita telah mengeluarkan satu surat yang menyebabkan berlakunya masalah sebenarnya dalam negara kita pada hari ini. Surat tersebut tuan-tuan sekalian ditandatangani oleh Perdana Menteri sendiri. Ada 10 perkara, ada 10 poin yang mana pihak Perdana Menteri bersetuju dan dihantar kepada pihak Kristian, menyatakan komitmen kerajaan kepada pihak Kristian. Ini yang menjadi pokok persoalan kepada kita malam ni tuan-tuan. Kalau kita buat benda tu betul dan cara yang betul, tak jadi masalah. Tapi yang menjadi masalahnya kerana ada beberapa perkara yang meragukan, yang saya nak ajak tuan-tuan kita bincang malam ni. Contohnya surat ni tuan-tuan sekalian, surat daripada Perdana Menteri kita bertarikh 11 hari bulan April, 11 hari bulan 4 tahun 2011. Surat ni tahun 2011 yang dialamatkan kepada Bishop Eng Mun Hing. Bishop
Eng Mun Hing. Dia adalah chairman kepada Christian Federation of Malaysia, CFM. Singkatan dia CFM, Christian Federation of Malaysia. Maknanya Persekutuan Kristian ataupun Persatuan Pertubuhan Kristian Malaysia. Tajuk surat ni tuan-tuan sekalian ialah 10-point solution to address the bahasa Malaysia, Indonesia, Bible and other related issues. Surat ni tujuan dia mencadangkan jalan penyelesaian 10 perkara untuk menyelesaikan masalah Bible dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dan juga isu-isu yang berkaitan. Saya takkan baca keseluruhan surat ni, cuma saya baca 10 poin utama dalam isu ini. Dia kata bahawa on 2nd of April, pada 2 April 2011, tahun 2011, the government announced a 10-point solution to address the Bible issue and other related issues. Dia nak cerita bahawa kerajaan mengumumkan pendirian kerajaan berkenaan dengan jalan penyelesaian 10 perkara yang membabitkan isu Bible dan juga isu-isu yang berkaitan. Maka dia kata kabinet telah buat keputusan dan dia kata I wish to confirm. Dia kata bahawa dia nak mengesahkan tentang collective decision, keputusan mesyuarat yang dibuat oleh jemaah menteri. Apa dia keputusan 10 perkara penyelesaian yang dipersetujui oleh jemaah kabinet menteri tuan-tuan sekalian? Yang pertamanya dia kata Bibles in all languages can be imported into the country including bahasa Malaysia and Indonesia. Maknanya dia kata semua Bible dalam semua bahasa boleh diimport masuk dalam negara, termasuk Bible bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Tuan-tuan, maknanya kerajaan setuju. Kerajaan setuju bahawa Bible boleh dibawa masuk walaupun Bible tu bahasa Melayu. Yang kita duk lawan ni, gunggar-gunggar ni, kita tak setuju bahasa Melayu, tak setuju bahasa Melayu, tiba-tiba dia bagi satu surat dekat Kristian, kerajaan bersetuju membenarkan. Ini yang pening. Ini yang pening tuan-tuan sekalian. Yang kedua, dia kata these Bibles can also be printed locally in Peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak. This is a new development which should be welcomed by the Christian groups. Dia kata Bible ini, dia kata bukan setakat boleh diimport masuk, tapi boleh dicetak tempatan, boleh dicetak dalam negara, di Semenanjung Malaysia, di Sabah dan di Sarawak. Ini adalah perkembangan yang baru yang patutnya di welcome, patutnya diterima, diraikan. Patut seronoklah orang Kristian ni dengan perkembangan terbaru. Kita duk tunjuk perasaan, tak setuju, duk lawan apa semua, tiba-tiba dia bagi satu surat, bukan setakat boleh import masuk, boleh cetak lagi bahasa Melayu. Jadi siapa cerdik, siapa bodoh, saya tak tahu. Tak tahu, tuan-tuan jawab sendirilah. Kita ni cerdik ke tak cerdik ke, kita pun tak tahu. Yang ketiga dia kata Bibles in, dia kata dalam bahasa apa ni, dalam bahasa native, dalam bahasa indigenous, maknanya bahasa orang-orang asli kan, bahasa tempatan ni, orang-orang asli Sabah Sarawak, such as Iban, Kadazan, Dusun and Lun Bawang dan sebagainya, can also be printed locally and imported. Dia kata maknanya bahasa-bahasa orang asli ni, bumi putera di Sabah Sarawak ni, termasuklah Iban, Kadazan, Dusun dan Lun Bawang ni, boleh dicetak di dalam negara dan boleh diimport. Itu kita tak jadi masalah kan, tak jadi masalah. Yang ketiga dia kata Bibles in indigenous languages of Sabah, dia kata for Sabah and Sarawak. Yang keempat, for Sabah and Sarawak, in recognition of the large Christian community in these states, there are no conditions attached to the importation and local printing of the Bibles in all languages including bahasa Malaysia, Indonesia and in indigenous languages. There is no requirement for any stamp or serial number. Maknanya untuk Sabah dengan Sarawak, kerana besarnya masyarakat Kristian dalam negeri, dua negeri ni, kerana besarnya masyarakat Kristian di Sabah dan Sarawak, maka dia kata tidak ada syarat
yang dikenakan untuk mengimport masuk dan juga untuk mencetak Bible ini dalam semua bahasa, termasuk bahasa Malaysia, Indonesia dan bahasa-bahasa bumi putra yang lain, dan tidak ada syarat untuk distemkan dan tidak ada syarat kepada nombor siri, tak ada syarat, bebas cetaklah banyak mana pun di Sabah Sarawak, kerana mengiktiraf wujudnya masyarakat Kristian yang besar di Sabah Sarawak. Okey. Yang kelima, dia kata taking into account the interest of the larger Muslim community for Peninsular Malaysia, Bibles in bahasa Malaysia Indonesia, imported or printed, must have the words Christian publication and the cross sign printed on the front covers. Maknanya kalau di Semenanjung Tanah Melayu ni pula, Semenanjung Malaysia ni, dia kata sebab di sini masyarakat Islam tu majoriti, ramai, maka dia kata Bible dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, sama ada yang diimport ataupun yang dicetak di dalam negara, mesti ada tertulis perkataan Christian publication, maknanya penerbitan Kristian, bahan bacaan orang Kristian. Kena ada kat depan tu, kena cetak perkataan bacaan ataupun percetakan untuk orang Kristian. Yang keenam, dia kata in the spirit of one Malaysia. Ada ni one Malaysia. In the spirit of one Malaysia and recognizing that many people travel between Sabah and Sarawak and Peninsular Malaysia, there should be no prohibitions and restrictions for people who bring along their Bibles and Christian materials on such travel. Maknanya sebab kita ni one Malaysia kan, satu Malaysia, Sabah Sarawak dengan Semenanjung Tanah Melayu ni. Jadi kalau ada orang Kristian Sabah Sarawak nak datang ke Semenanjung Semenanjung Malaysia, kalau yang Semenanjung Malaysia nak pergi ke Sabah Sarawak, dia kata tidak ada sebarang halangan untuk membawa bahan-bahan Kristian. Tuan-tuan nampak tak? Di situ masalah dia, tuan-tuan. Baik, tak apa, kita pergi sikit lagi. Yang ketujuh, tuan-tuan dengar yang ketujuh. Dia kata a directive on the Bible has been issued by the Ketua Setiausaha KSU of the Home Ministry to ensure proper implementation of this cabinet decision. Failure to comply will subject the officers to disciplinary action under the GO, General Orders. A comprehensive briefing by top officials, including the Attorney General, AG, will be given to all relevant civil servants to ensure good understanding and proper implementation of the directive. Tuan-tuan faham kan? Kedok. Dia nak bagi tahu, tuan-tuan, ada arahan. Nombor 7 ni. Ada arahan, dia kata, yang telah dikeluarkan oleh KSU, Ketua Setiausaha. Ketua Setiausaha dikeluarkan berkenaan dengan Bible daripada Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri, untuk memastikan pelaksanaan yang betul daripada keputusan Kabinet Menteri ni. Dah ada satu keluar arahan daripada KSU yang mana dia kata kegagalan pegawai-pegawai kerajaan untuk mengikut arahan ini akan menyebabkan mereka dikenakan tindakan tata tertib. Tengok tuan-tuan. Dia nak jamin hubungan baik dia dengan Kristian. Dia bagi tahu bahawa dia dah keluar arahan melalui KSU, Kementerian Dalam Negeri, mana-mana pegawai kerajaan, kaki tangan kerajaan yang tak boleh ikut arahan berkenaan dengan Bible ni, dia kata mereka akan dikenakan tindakan tata tertib. Orang Kristian sonok lah kan? Sonok lah. Arahan ni keluar bila, tuan-tuan? Tahun 2011, belum pilihan raya. Lepas pilihan raya, dia keluar isu ni pula. Pening, tuan-tuan. Kita pening. Tapi sebagaimana yang saya kata, ada orang tak pening, dia okey je. Yang tu memang ada. Orang tak pening memang ada, tuan-tuan. Nombor 8, dia kata for the impounded Bibles in Kuching, Gideon, the importer, can collect all the 30,000 Bibles free of charge. We undertake to ensure the parties involved are reimbursed. The same offer remains available for the importer of the 5,100 Bibles in Port Klang, which had already been collected by the Bible Society Malaysia last week. Heboh kan? Heboh satu negara. Sebabnya Bible yang diimport masuk di Kuching, ada 30,000 Bible yang dirampas oleh pihak berkuasa. Sebab apa kena rampas? Sebab keputusan mahkamah kan?
keputusan mahkamah yang mengharamkan Bible bahasa Melayu, guna nama Allah apa semua ni, maka pihak berkuasa ni tuan-tuan, dia rampas lah. Dia rampas 30,000 Bible. Dan di Port Klang tuan-tuan sekalian, 5,100 Bible yang dirampas. Sekarang ni surat ni kata tuan-tuan sekalian, dia dah bagi kebenaran untuk ambil balik 30,000 tu. Keluar dalam surat khabar, kerajaan rampas. Seronoklah kita, bagus, kerajaan mempertahankan akidah Islam, mempertahankan nama Allah. Inilah kerajaan yang patut kita sokong. Bagus. Tapi senyap-senyap dihantar satu surat, boleh ambil balik 30,000, boleh ambil balik 5,000. Kita dah kata kerajaan bagus, tegas kepada orang Kristian. Tuan-tuan sekalian, ini tuan-tuan, itulah tuan-tuan, kalau kita ada maklumat yang betul, kita akan tahu cerita sebenar. Lepas tu dia kata yang 5,100 Bible di Port Klang itu telah pun diambil oleh Persatuan Bible Malaysia minggu lepas. Ini cerita pada tahun 2011 ni. Yang ke-9 dia kata, beyond the Bible issue, dia kata the government wishes to reiterate its commitment to work with the Christian groups and all the different religious groups in order to address inter-religious issues and work towards the fulfillment of all religious aspirations in accordance with the constitution. Panjang cerita dia, mana dia nak bagi tahu bahawa selain daripada isu Bible, dia kata kerajaan kita berhasrat untuk memperelokkanlah, untuk mengembalikan suasana yang elok, komitmen untuk bekerja dengan pihak kumpulan Kristian dan juga kumpulan-kumpulan agama lain untuk menyelesaikan masalah isu-isu antara agama dan untuk bekerjasama bagi memenuhi aspirasi agama berdasarkan kepada perlembagaan negara dengan mengambil kira undang-undang yang berkaitan di dalam negara. Dan dia kata untuk menunjukkan pentingnya usaha ini, dia kata in my capacity as the Prime Minister, berdasarkan status dia sebagai Perdana Menteri, dia kata dia akan berjumpa dengan wakil daripada Christian Federation of Malaysia soon to discuss the way forward, untuk bincang tentang hala tuju masa depan dengan pihak Kristian. Yang ke-10 dia kata menteri-menteri Kristian yang ada dalam kabinet akan berjumpa dalam perjumpaan yang kerap dengan wakil-wakil daripada kumpulan Kristian untuk membincangkan isu-isu dengan mereka yang ada kaitan dengan kementerian dan dia sendiri, dia kata untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan dia kata bahawa dia sebagai ketua negara ini, dia menyatakan komitmen dia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, dan dia berharap bahawa ini boleh dicapai dengan aman dan harmoni dan melalui respect, tolerance, forgiveness and reconciliation. Maknanya hendaklah dengan cara hormat menghormati, toleransi dan juga saling maaf memaafkan di antara satu sama lain. Tuan-tuan sekalian, yang dua poin yang bawah tu 9 dengan 10 kita setuju, betul. Kita ni tuan-tuan sekalian, masalah masyarakat kita ni, dia tak boleh tengok orang Melayu masuk gereja. Yang tak bolehnya kalau kita join upacara agama mereka, semayang dengan mereka, yang tu yang tak boleh. Tapi kalau kita pergi ke gereja, kita berdialog dengan orang Kristian untuk mewujudkan persefahaman, mewujudkan hubungan baik, boleh bercakap, dia boleh cakap tentang agama dia, kita boleh bercakap tentang agama kita, itu yang betul. Itu yang betul. Kita yang tak boleh buat ni, janganlah kita menyalahkan orang yang boleh buat. Ni kadang-kadang kita tuduh orang tu murtad lah, kafir lah, dah berbaik dengan Kristian apa semua, duk edar gambar dan sebagainya. Yang tu yang kena dekat beberapa orang ustaz-ustaz kita tuan-tuan sekalian. Itu cara yang salah. Yang betulnya tuan-tuan sekalian, kita kena support ustaz-ustaz kita yang sanggup berjumpa dengan orang Kristian, berdialog dengan orang Kristian, macam mana nak wujudkan persefahaman dan untuk mengelak salah faham antara Kristian dengan Islam.